Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam juga. Okey, tadi latihan tadi dah buat dah? Quiz? Dah Ustazah. Okey. So tadi kita just ulang kaji jawab yang tajuk yang kita dah belajar minggu lepas, iaitu tajuk Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hari ni kita akan sambung dia sepatutnya minggu ni tajuk tu lagi, tapi Ustazah nak ulang hukum tajwid ya, tajwid. Tanda wakaf. Kita dah belajar belum tanda wakaf Dah ke belum? Ingat tak? Belum Ustazah. Belum ya? Pak Ustazah macam ingat tak ingat? Rasa macam belum Ustazah. Mungkin kita terskip ke hari tu, tak tahulah macam mana. Tak apa, kita tengok hari ni ya. Tanda wakaf. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita dengan membaca doa belajar dulu. Seorang baca. Siapa-siapa je boleh baca. Lagi tak masuk ni, baru 23 orang. Yang lelaki ni ramai tak masuk lagi. Nabil, baca Nabil. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Nabil. So sekarang kita tengoklah, awak boleh rujuk buku teks ya, muka surat. Muka surat berapa ya? 20. Yang depan tu Ra, Tarkik semua tu dah ke belum? Dah. Dah kan? Kita yang belumnya tanda wakaf, muka surat 20. Okey, 20. Okey, boleh rujuk kat situ Okey, jap ya. Okey, tanda dan jenis wakaf. Okey. Tanda dan jenis wakaf. Kita akan tengok ya apa tanda-tanda wakaf dan juga jenis-jenis dia lah. Okey, sekarang kita tengok maksud dulu. Maksud wakaf tu apa dia? Maksud wakaf iaitu memberhentikan bacaan. Wakaf tu maksud dia berhenti. Waqafa, berhenti, iaitu memberhentikan bacaan di akhir kalimah untuk bernafas dengan tujuan menyambung bacaan semula. Itu maksud wakaf. Okey. So sekarang kalau tengok pada maksud dia boleh faham kan? Iaitu memberhentikan bacaan di akhir kalimah. Maksudnya kita berhenti kat mana-mana perkataan tu untuk bernafas. Okey, untuk bernafas kejap dengan tujuan untuk menyambung semula bacaan. Okey, itu maksud dia wakaf. Okey, yang penting ada perkataan merah ni iaitu memberhentikan. Okey. Boleh tengok tanda dan jenis wakaf. Okey, tanda dan jenis wakaf ada berapa? Ada banyaklah dalam Al-Quran, ada beberapa Okey, contohnya kalau jumpa tanda mim macam ni. Okey, tanda yang pertama kalau ada tanda mim macam ni, selalu baca Quran jumpa kan? Jumpa tak? Pernah tak tengok? Baca Quran perasan tak? Okey, so kalau baca jumpa mim ni baca macam mana? Teruskan ke berhenti? So kena tahu. Okey, sebab tu kena belajar tajwid supaya kita tahu, supaya kita dapat baca Quran
dengan betul lah. Okey, kalau jumpa mim ni maksudnya kita digalakkan wakaf, iaitu digalakkan berhenti bacaan kita tu. Okey. Contoh kalau kamu tengok kat sini dan juga dalam buku teks tu di dalam surah Al-An'am ayat ayat 30 ayat 6. Ya, ayat 6. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta. Okey, kemudian dekat yasma'una ni ada tanda mim atas dia. So digalakkan berhenti. Okey, bacaan dia cuba baca kalau nak berhenti macam mana? Seorang? Okey, cuba siapa yang nak cuba nak bacaan ayat ni macam mana kalau nak berhenti sebab ada tanda wakaf mim ni. Tak ada pula nak volunteer. Ada nama ni. Alisha, boleh Alisha? Ustazah Alisha, tak silap mic dia tak ada. Tak ada mic pula dah. Okey, siapa lagi ada ni? Akmal tak sihat lagi kan? Tak ni Aina pun ke? Aina sekali tak sihat lagi. Dia tak sihat lagi. Ammar dah masuk dah? Dah Ustazah. Ammar, cuba Mama baca. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta. Sadaqallahu lazim. Cek ya. Saya tak dengar ke? Dengar. Okey. Okey, innama yastajibul ladzina yasma'un. Macam tu baca tadi kan? Kalau nak berhenti kena sebut tanda jelas lah. Jadi dia akan jadi mat apa kalau kita berhenti kat sini. Dia kan? Innama yastajibul ladzina yasma'un. Lepas tu wal mauta. Okey, sebenarnya kalau digalakkan, ada yang baru masuk. Baik, kalau digalakkan maksudnya digalakkan berhenti. Maknanya kalau kita tak nak berhenti boleh tak? Sebab dia digalakkan. Boleh kan? Maksudnya kalau nak sambung, nak wasal je bacaan tu pun boleh, tak ada masalah. Okay, innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta. Tapi kalau nak berhenti, mungkin nafas tak cukup ke, boleh berhentilah alladzina yasma'un. Berhenti kat sini. Okay, boleh? Okay. Kemudian yang kedua, nampak tak tanda titik ni? 3 titik ni ada kan? Selalu jumpa juga dalam Al-Quran. So, kalau jumpa 3 titik ni maknanya harus wakaf pada salah satu tempat. Maksudnya harus. Harus maksudnya apa harus? Hukum harus. Apa maksud dia? Kamu ni macam duduk tak katil je. Duduk landing je, tak nak cakap ni. Apa maksud harus? Yang awak belajar hukum harus, wajib, sunat. Apa maksud dia? Boleh tak buat boleh Ustazah. Apa dia? Nak buat boleh tak buat pun boleh Ustazah. Maksudnya boleh. Boleh nak buat pun boleh, tak nak buat pun tak apa, tak ada masalah sebab dia adalah harus sahaja. Tak salah pun. Tak dapat dosa, tak dapat pahala, tak apa. Macam kalau kita mandi kan hari-hari. Kalau hukum mandi setiap hari tu adalah harus. Kan? Kalau awak mandi, awak dapat kelebihan dia lah sebab awak dapat menjadi wangi kan. Duduk dekat orang pun orang suka. Tapi kalau awak tak mandi tak ada masalah. Cuma badan lah bau busuk dan sebagainya. Okey, sama juga dengan makan. Awak nak makan tak apa, tak nak makan pun tak apa, tak ada masalah. Hukum dia adalah harus. Jadi samalah juga dalam situasi ni bacaan hukum tajwid ni. Kalau kita jumpa 2 titik ni,
diharuskan kita berhenti dekat mana-mana salah satu tempat. Tapi kalau kita tak nak berhenti, nak teruskan bacaan, kalau kita masih lagi nafas kita panjang, boleh teruskan bacaan, tak ada masalah. Okay, so boleh teruskan sahaja. Okay, kalau nak teruskan bacaan, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tu cara bacaan nak teruskan. Tapi kalau nak berhenti pula macam mana? Saya nak Ustazah. Cuba. Usna ya? Alisha. Alisha. Okey. Tu dah elok mikrofon. Saya pakai device lain. Okey. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. So awak berhenti kat mana? Dekat Fi kan? Selalu kita baca macam itulah kan. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Sebab nanti kalau kita baca Quran tu, kita nak berhenti, kita tengok juga kan dia punya maksud dia tu. Sebab tu yang jenis wakaf dia sebab dia ada kaitan dengan ayat sebelum dan selepas dia dari segi makna dan juga lafaz dia. Nanti kita akan tengoklah lepas ni. Lepas kita dah kenal tanda-tanda wakaf ni. Okay, so yang Alisha baca tadi tu, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kan dia berhenti kat sini. Maknanya boleh kan. Lepas maksudnya apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi. Iaitu itulah kitab yang diturunkan yang itulah kitab tiada keraguan padanya. Itulah kitab yang tiada keraguan padanya. Kitab apa yang tak ada keraguan? Iaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita berhenti kat situ, kita kata itulah kitab yang tak ada keraguan padanya. Semua orang faham kan kat situ. Lepas tu sambung balik, hudan lil muttaqin, yang menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Okay, siapa dia orang yang bertakwa? Yang contoh minggu lepas tu yang saya terangkan pasal mazhab kita ahli sunnah wal jamaah, iaitu meyakin tentang perkara ghaib kan. Alladzi, sambungan daripada ayat ni, alladzina yu'minuna bil ghaib. Salah satunya ialah mereka yang beriman kepada hari akhirat. Yang apa tu, itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. So bila kita berhenti tu makna dia cukup, maksudnya kita faham. Lepas tu kita sambung lagi maksudnya apa kita fahamlah kan. Itu maksud dia. Tanda 3 titik ni harus wakaf pada salah satu tempat. Okey, seterusnya ni tanda wakaf ni pula. Ada tanda qala. Okey, qala ni iaitu maksud dia wakaf lebih aula. Aula ni maksudnya apa? Lebih Utama. Bagus. Wakaf yang maksudnya wakaf lebih utama. Maksudnya lebih baiklah kalau kita berhenti bacaan kita. Okey. Alaikum wallahu alimun hakim. Dalam surah An-Nisa dia bagi contoh. Okey. Okey, apa dia? Tanda dia kat sini qala kan. Wa yatuba alaikum, pasal atas dia ada tanda qala. Okey. Jadi lebih baik sebab dia ada ayat sebelum ni, okey, ada maksud dia yang apa? Untuk ayat tu lah ada maksud dia, lepas tu dia bersambung wa yatuba alaikum. Okey. Maksudnya sampai kat sini kita lebih baiklah, lebih utama kita hentikan bacaan tu. Sebab bila kita sambung ayat, nampak ayat dia wallahu alimun hakim. Dia ceritakan tentang sifat Allah SWT yang maha mengetahui dan juga maha bijaksana. Dan Allah itu maha mengetahui dan bijaksana. Okey, jadi dia tak ada macam bersalahan dari segi makna. Kan maksudnya bila kita berhenti kat sini pun maksud
sebelum dan selepas tu kita masih boleh faham. Jadi sebab tu digalakkan ataupun lebih utama kita berhentilah bacaan kita. Okey? Wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Macam tu. Boleh? Boleh tak? Boleh Ustazah, boleh. Boleh Ustazah. Okey. Boleh. Seterusnya jim. Ada tanda jim ni. Okey, jim ni maksud dia apa? Yalah. Dia jaiz wakaf jaiz. Okey, apa maksud dia? Iaitu harus juga wakaf ataupun wasal. Yang ni harus sama ada kita nak teruskan bacaan ataupun nak berhenti. Boleh je mana-mana. Tak salah. Okey, tapi selalunya kita berhenti kan. Sebab kita punya nafas kadang-kadang tak sampai nak sambung. Jadi kita berhenti je lah. Boleh. Okey, tapi kalau hasil nafas tu panjang, nak sambung, tak ada masalah. Okey? Contoh, baca ayat ni boleh? Seorang? Azril? Azril? Cuba. Azril dia Tak, kenapa Azril? Azril pergi tandas Ustazah. Ish, kita tandas pula. cuci muka dia. Cuci muka katanya. Hmm. Saya baca Ustazah. Boleh? Siapa tu, Haiman ya? Haiman. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Bagus. Ni macam dah hafal ni ayat. Surah apa? Luqman kan? Luqman. Waghdud min sautik. Awak baca dalam, tengok dalam buku kot. Kan? Ada kan? Dalam buku teks. Okey, waghdud min sautik. Kan ini merupakan ayat hafazan juga kan? Ke tak ada untuk KSSM ni? Saya pun tak ingat dah. Tak ada kan? Yang ini kalau yang KBSM dulu, surah Luqman ni, ayat hafazan ni 1 hingga 12. Ayat 1 hingga 12. Okey. Okey. Waghdud min sautik kan? Inna ankaral aswat tilasatul hamid ni tentang Allah suruh kita supaya jangan jangan bercakap sombong lah atas muka bumi ni. Okey, dan Allah sebut tentang seburuk-buruk suara adalah suara keldai. Lasatul hamir, al-hamir tu keldai kan. Jadi kat sini hukum dia sama ada kita nak teruskan pun bacaan kita boleh ataupun kita nak berhentikan pun boleh. Okey, waghdud min sautika inna ankaral aswati lasatul hamir. Kalau kita nak sambunglah. Okey, tapi biasanya kalau kita nak berhenti, macam tadi Ustazah sebut yang kalau untuk hafazan ke kita nak hafal ayat kan dalam Al-Quran, maka kita berhenti kat sini supaya mudah untuk kita hafal lah, kita ingat. Okey, kalau kita terus baca nanti susah nak ingat. Sebab cara kita nak hafal ayat Al-Quran ni kita buat potongan demi potongan, pendek-pendek kan. Jadi mudah untuk kita ingat lah, tapi potongan kita tu mesti betul lah. Maksudnya wakaf yang betul. Maksudnya bukan wakaf yang macam tu yang tak elok kan dari segi makna dan sebagainya lah. Okey, jadi nak berhenti waghdud min sautik. Kalau nak sambung waghdud min sautika inna ankaral aswati la sautul hamir. Okey. Kemudian seterusnya tanda salah. Iaitu maksud dia wasal lebih utama. Okey, lebih aula ataupun lebih baik. Iaitu wasal ni maksudnya sambunglah, teruskan bacaan, sambung je. Lebih baik daripada kita berhenti. Okey, cuba baca seorang. Macam mana cara nak kita wasalkan bacaan ni? Surah Luqman ayat 19. Juga sama. Bukan ni, bukan surah Luqman ni, surah apa ni? Salah ni, typo kat sini. Surah Hadid. Al-Hadid.
Saya bacalah Ustazah. Ayat 1. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Okey, semula siapa baca tadi? Adri. Adri Ustazah. Adri. Okey, Adri. Cuba Adri semula. Ya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Okey, bagus. Maksudnya itu cara bacaan wasal lah. Kita sambung teruskan. Maksudnya kita tidak berhenti. Okey. Bagus. Adri. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Tapi kalau nak berhenti tak ada masalah sebenarnya. Tapi nak dapat bacaan yang betul, dapat pahala, maka kita bacaan dengan tajuk yang betul, kita sambunglah bacaan kita. Okey, sebab hukum dia wasal ataupun sambung tu lebih utama. Okey, kemudian itu tanda-tanda wakaf lah. Ada berapa tu dia bagi? Ada 5 kan? 5 ke 6? Ada 5. Okey. So sekarang harap kamu fahamlah tentang tanda-tanda wakaf tu. Sekarang kita tengok jenis dia pula. Jenis wakaf. Jenis wakaf ada 4. Okey. Yang pertama wakaf tam. Okey. Yang kedua wakaf kafi. Baik, yang ketiga wakaf hasan. Dan yang keempat wakaf qabih. Okey, sekarang kita tengok satu persatu apakah yang dimaksudkan dengan tanda-tanda wakaf ni lah. Okey. Wakaf yang pertama ialah wakaf tam. Okey, apa dia wakaf tam? Kalau kamu tengok kan dalam teks tu pun muka surat 22. Dia setiap tanda wakaf tu dia ada QR code kan. So kamu nanti boleh scan lah, tengok macam mana cara nak baca bacaan wakaf tam, ada cara bacaan wakaf kafi, wakaf hasan dan juga wakaf qabih. Okay, kamu boleh tengok nanti. Okay, so apa maksud dia wakaf tam ni? Iaitu wakaf pada ayat yang telah sempurna maknanya dan tidak mempunyai kaitan dengan ayat selepasnya dari sudut lafaz dan juga makna. Okay, siapa boleh terangkan yang ni maksud dia? Mudah aja tu. Boleh terangkan? Oh, maksudnya kat sini Ustazah dia masuk ayat yang baru. Maksud yang baru. Apa Dia tu? tak Apa berkait. maksud yang baru? Macam dia tak berkait dengan ayat yang sebelum tu. Okey, atau ayat yang selepasnya. Kan? Macam tu. Maksudnya wakaf pada ayat yang telah sempurna maksudnya. Maksud kita baca ayat Al-Quran, lepas tu kita berhenti, kita wakaf kan. Okey, dan bila kita wakaf tu, maksudnya kita dah berhenti pada tempat yang betul. Faham tak? Sebab apa? Ayat tu tidak ada kaitan dah dengan ayat yang selepasnya, sama ada dari segi lafaz ataupun makna dia. Dia tak bersambung maksud dia kan. Macam kita buat ayat bahasa Melayu, kalau ayat tu kita berhenti pada ayat yang tergantung, tak sampai maksud dia, orang faham tak? Orang faham tak apa kita cakap? Kan? Tak faham. Ataupun kita jawab soalan periksa, kita jawab ayat kita tergantung. Nanti pemeriksa tengok ayat kita tak faham. Jadi dia nak bagi markah tu pun dia berkira-kira, macam mana nak bagi markah dan sebagainya. Kan? Jadi macam itulah juga maksud ni. Iaitu bila kita berhenti tu, kita berhenti pada tempat yang dah memang betul, tempat yang perlu kita berhenti. Sebab apa? Dia tak ada kaitan dah dengan maksud ayat yang selepasnya tu. Sama ada dari segi lafaz dia dan juga dari segi makna ayat tu. Okey? Sekarang kita tengok cara bacaan dia. Dia kata wakaf pada kalimah al-muflihun. Contoh dia akan bagilah bawah ni. Dan memulakan bacaan pada kalimah berikutnya. Okey, so kita tengok contoh. Okey, kat sini. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kan? So maksudnya ayat ni, ayat yang kelima ni,
ulaika ala hudan min rabbihim ni itu merupakan petunjuk daripada Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun, dan mereka inilah orang-orang yang berjaya. So bila disebut ayat tu kita dah faham maksud dia. Kan? Dia tak ada kaitan lagi dah. Sebab ayat yang ke-6 ni dia bersambung dengan makna yang lain pula. Maksudnya bukannya dia masih lagi menerangkan tentang ayat yang ke-5 ni. Okey? Boleh faham tak? So kita Boleh Ustazah. so kita berhenti pada ayat yang betul lah. Okey? Seterusnya yang kedua ialah wakaf kafi. Wakaf kafi maksud dia wakaf ayat yang telah sempurna maknanya tetapi mempunyai kaitan dengan ayat selepasnya dari sudut makna, bukan lafaz. Okey, yang ini pula maksudnya apa? Macam tadi dia tak cerita, dia tak sambung dah makna dengan ayat yang sebelum dia kan. Dia cerita makna yang lain pula. Tapi yang ini, wakaf kafi ni, kita berhenti pada ayat tu telah sempurna maksud dia. Okey, tapi dia mempunyai kaitan lagi dengan ayat selepasnya dari sudut makna, bukan lafaz. Okey, contoh dekat cara bacaan dia pada kalimah la yu'minun, wakaf pada kalimah la yu'minun dan memulakan bacaan pada kalimah berikutnya. Okey, kenapa dia kata bila kita wakaf pada kalimah la yu'minun, ini contoh yang merah ni kan, la yu'minun. Okey, lepas tu mulakan bacaan pada kalimah berikutnya. Okey, maksudnya kita berhenti kat sini, kita mulakan dekat sini. Maksudnya kenapa kita tak teruskan bacaan, kita tak mulakan daripada ayat sebelum ni juga, lepas tu kita sambung je. Okey. Faham tak apa yang Ustazah cakap ni? Boleh faham tak? Boleh Ustazah. Boleh Ustazah, boleh. Okey. Cuba baca seorang bacaan ayat ni. Ustazah tengok cara kamu berhenti. Macam mana. Sambung, baca sampai habis ayat. Siapa boleh baca? Siapa boleh baca? Saya. Firdaus. Okey, cuba baca Firdaus. Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Okey, awak berhenti. Lepas tu sambung dia ambil kat mana? Khatamallah Ustazah. Baca. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Okey, bagus Firdaus. Cuba tengok cara Firdaus baca tadi. Siapa kata betul semua daripada ayat 5 dan 6. 6 dan 7 ni. Siapa kata betul? Semua satu ayat ni, dua ayat ni. Siapa kata betul? Betul ke salah? Cara dia berhenti dan juga dia sambung ayat tadi. Saya rasa betul Ustazah. Awak rasa betul? Okey, siapa kata betul tu? Siapa yang cakap tu? Kamal Ustazah. Kamal, okey. Kamal kata betul semua. Okey, apa tanda dia Kamal? Okey, maksudnya dia baca ayat ni tadi, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dia berhenti kat sini, lepas tu dia sambung khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Dia berhenti kan? Wa ala absarihim ghishawah. Dia berhenti. Walahum azabun azim. Okey, Kamal kata sempurna betul bacaan tu. Okey, yang lain-lain kata macam mana? Betul ke salah?
Saya setuju dengan Kamal. Okey. Ustazah, Ah, ke dia bila berhenti tu dia kena mula balik dekat la yu'minu tu bila dah berhenti kat khatamah tu. okey, itu yang Ustazah nak dengar tu. Oh, okey Kamu okey. tanya. Sebab dia kata sama makna kan bila sambung. Bukan. Tapi Okay. tengok ni, dia kata wakaf ayat yang telah sempurna maknanya. Ia telah sempurna makna dia. Berhenti kat sini pun, Okey. la yu'minun, maksud berhenti kat sini pun dah sempurna maksud dia. Maksudnya kalau kita baca, kita faham maksud dia kan. Tetapi mempunyai kaitan dengan ayat selepasnya dari sudut makna. Bukan lafaz. Maksudnya makna dia ni ada kaitan lagi. Maksudnya ayat ni menerangkan lagi makna ayat yang sebelumnya. Faham tak? So walaupun dia ada kaitan lagi dengan ada kaitan dengan ayat yang selepas dia ni, tetapi dia dah mempunyai maksud yang kita faham. Maksudnya dia dah mempunyai maksud yang sempurna dah. Faham tak? Ayat yang ini. Kita tak adalah macam contoh kalau kita baca ayat innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum. Macam dia macam masih tergantung lagi lah. Kan? Tapi kalau kita berhenti kat sini, maksudnya ayat tu dah sempurna dari segi maksud dia. Okay, dan dia ada kaitan juga dengan ayat yang selepas dia lah. Okey, tapi maksud dia untuk menerangkan pasal ni dia dah sempurna lah. Dia dah sempurna dah. Okey, satu lagi tadi kalau tengok pada bacaan siapa Firdaus yang tadi wa ala sam'ihim, dia berhenti. Ada tanda apa ni? Wakaf apa? Tak, dia apa? Tanda wakaf bacaan dia suruh kita apa? Sama ada Wasil lebih Sebab utama. ada berhenti. Wasal lebih utama. Wasal lebih utama. Kan? Sambung lebih utama. Yang ini pun sama, tetapi sebab apa yang tadi dia punya maksud tu dah sampai kan. Maksudnya kita boleh berhenti kat sini. Okey, tapi kalau dia berhenti macam tadi tengah-tengah ayat ni tak boleh, dia kena ambil daripada awal balik kan. Macam ni kalau dia berhenti khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Maksudnya boleh, dia nak berhenti boleh, nak sambung lebih baik sebenarnya kan. Tapi kata kalau sebab kita tak cukup nafas ke ataupun nak memudahkan kita untuk hafal ayat dan dia punya maksud dia dah sempurna kat sini, maka dia boleh je berhenti. Okay, wa ala absarihim ghisyawah, dia sambung pula kat sini, berhenti pula kat sini kan. Tak apa, sebab walahum azabun azim, dia mempunyai maksud yang lain pula. Okay, tapi dari segi lafaznya dia bersambung-sambung lah. Okay, boleh tak faham yang ni? Kan, walaupun lebih utama kita berhenti, tapi lebih boleh juga lebih utama kita sambung bacaan, tapi boleh juga berhenti. Okay, sebab dia tak kata hukum wajib, cuma dia kata lebih utama, lebih afdal, lebih baiklah kita sambung. Okay, tapi kalau nak berhenti boleh, tak ada masalah. Okay, itu cara wakaf kafi. Okay, seterusnya wakaf hasan. Okay, wakaf hasan iaitu maksud dia ialah wakaf ayat yang telah sempurna maknanya, tetapi mempunyai kaitan dengan ayat selepasnya dari sudut makna dan lafaz. Okey, apa maksud kat sini? Hasan, apa maksud Hasan? Hasan baik Ustazah? Baik. Okey. Wakaf yang baik lah. Okey. So, maksud dia wakaf ayat yang telah sempurna maknanya. Makna dia sempurna tetapi mempunyai kaitan dengan ayat selepasnya dari sudut makna dan lafaz. Okey. Kita tengok contoh nanti baru kita faham. Okey, cara bacaan wakaf pada kalimah lillahi dan memulakan bacaan pada kalimah berikutnya. Okey, contoh dalam surah Al-Fatihah ayat yang kedua.
Okay. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat surah Al-Fatihah yang kedua. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey. Yang dia merahkan ini, lillahi adalah wakaf apa? Bila kita baca, kita Alhamdulillah, kita berhenti. Boleh tak? Boleh tak kita berhenti? Boleh. Boleh kan? Okey. Kenapa boleh? Apa maksud Alhamdulillah? Dia bagi contoh mudah tu. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Okey. Segala puji bagi Allah, kita faham tak maksud tu? Maksud Alhamdulillah sebetul tu. Faham. Faham kan maksud dia? Faham? Tetapi dalam ayat ni dia tak habis satu ayat sebab dia ada ayat yang bersambung. Sebab dia kata mempunyai kaitan dengan ayat selepasnya dari sudut makna dan juga lafaz. Okey. So kalau kita sambung ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji-pujian tadi bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam ya Ustazah. Tuhan sekalian alam. Okey, so itu maksud yang penuh lah. Tapi kalau kita baca Alhamdulillah saja dah memberi maksud segala pujian bagi Allah. Kan kita maksud dia dah sempurna. Tetapi sebab tu kalau kita berhenti pun tak ada masalah bacaan. Tapi kalau kita teruskan pun okey. Sebab memang dia ada kaitan antara perkataan sebelum dan selepasnya lah. Kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bila kita baca satu ayat tu penuh, dia akan jadi maksud segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Okay, maksudnya kita puji Allah. Siapa dia Allah? Iaitu Tuhan sekalian alam. Sebab tu dia kata wakaf ayat yang telah sempurna, maknanya kita berhenti dekat lillah ni dah sempurna dah maksud dia, tetapi mempunyai kaitan dengan ayat selepasnya dari sudut makna dan juga lafaz. Okey, boleh faham tak? Senyap dia Boleh semua? Ustazah. Boleh Ustazah. Okey. Kalau boleh kita teruskan satu lagi, iaitu wakaf qabih. Okey, wakaf qabih. Okey, apa maksud dia? Iaitu wakaf ayat yang mengubah makna sebenar atau yang tidak sempurna makna kerana mempunyai kaitan dengan kalimah selepasnya dari sudut lafaz dan makna. Okey, maksudnya lafaz qabih ni lafaz yang tak elok lah. Qabih kan maksud dia apa qabih ni ya? Qabihun. Maksud dia apa? Maksud dia macam huduh macam tak cantik lah, tak sempurna. Buruk, buruk, huduh kan, maksud dia. Maksudnya tak elok lah wakaf ni. Lebih baik kita elakkanlah. Okay, dia kata wakaf ayat yang mengubah makna. Sebab tu dia kata qabih, buruk, elok. Sebab dia mengubah makna sebenar ataupun yang tidak sempurna makna kerana mempunyai kaitan dengan kalimah selepasnya dari sudut lafaz dan juga makna. Kan? Maknanya dia berhenti di tengah-tengah ayat. Ayat tu akan jadi tergantung. Sebab sebenarnya bila kita teruskan ayat tu baru maksud dia sempurna. Tapi sebab dia berhenti kat tengah-tengah tu, ayat tu makna dan lafaz dia dah jadi tak betul dah. Dah tak sempurna. Jadi elakkanlah daripada baca ayat macam itulah. Okey, tidak harus cara bacaan dia tidak harus wakaf pada kalimah as-salah secara sengaja. Ini dia bagi contoh dalam ayat ni, dia berhenti dekat as-salah. Ayat dia, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Okey, surah An-Nisa ayat 43.
Okey, apa maksud dia kat sini? Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salah. Kalau kita berhenti kat sini, maksud dia apa? Wahai ya ayyuhallazina, wahai orang-orang amanu yang beriman. Okey, wahai orang-orang yang beriman. La taqrabus salah. Nampak pelik jadi. La taqrabus salah, jangan kamu menghampiri solat. Apa maksud kat sini? Bila kita baca pun pelik. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menghampiri solat. Pelik kan? Betul tak? Betul Ustazah. Pelik Ustazah. Pelik. Sangat pelik Ustazah. Tak. Pelik. La taqrabus salah. Bukan pelik, memang makna dia tu lari daripada yang sepatutnya kan. Wa antum sukara. Maksud dia apa? Dan kamu dalam keadaan sukara apa? Mabuk. Dalam keadaan mabuk. Baru betul kalau kita sambung. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menghampiri solat ketika kamu mabuk. Baru betul kan? So kalau kita nak berhenti, lebih baik kita berhenti dekat sukara. Kan? Sebab dia ayat dia jelas. Kan? Kalau kita berhenti sukara, dia akan jadi wakaf. Wakaf apa? Wakaf hasanah tadi. Kan? Okay, tapi kalau kita berhenti dekat solat ni, dia jadi wakaf qobih. Okay, so sebab tu kena faham maksud ayat ni kalau kita mengaji, baca Quran supaya kita tak salah baca. Okay, bila kita berhenti kat sini, lepas tu kita sambung. Wa antum sukara. Jadi macam mula kita kata, jangan hampiri solat. Lepas tu tiba-tiba sambung ayat, ketika kamu mabuk. Jadi tak sempurna ayat tu. Ayat macam maksud dia dah lain lah. Okay, dari ayat yang selepas dia. Jadi lebih baik kita jangan berhenti. Teruskan dia bacaan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Okay, boleh faham? Boleh tak? 4 jenis tadi Boleh tu. Ustazah. 4 jenis wakaf kan. Okay, apa dia wakaf yang pertama? Sebut semula nama wakaf dia. Wakaf tam. Wakaf tam. Okay. Yang kedua wakaf Kafi. Hafi. Okay. Yang ketiga Hasan. Hasan. Dan yang keempat Qobih. Qobih. Nanti bila tanya apa maksud satu-satu tu, mesti dapat jawab. Kalau tak dapat jawab, maknanya nanti baca Quran pun salah lah. Betul tak? Betul. Bila kita dah berhenti kan wakaf ni, bila dah kita berhenti bacaan, maka macam mana pula kita nak memulakan bacaan tu? Okay, adakah kita nak ambil ayat yang selepas dia ataupun kita nak ambil balik daripada ayat yang sebelum dia? Okay, so kita tengok dulu jenis-jenis ibtidak. Ibtidak ni pun ada dua. Ada dua jenis ya, iaitu ibtidak hasan dan satu lagi ibtidak qobih. Okey. So ibtidak ni ialah maksudnya memulakan bacaan. Memulakan bacaan pada kalimah yang dapat difahami maknanya serta tidak bersalahan dengan maksud yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ibtidak hasanah. Okay, iaitu memulakan bacaan pada kalimah yang dapat difahami maknanya serta tidak bersalahan dengan maksud yang dikehendaki oleh Allah SWT. Okay, maknanya kita nak, bila kita dah wakafkan tadi bacaan kita nak terus nak sambung balik bacaan kita tu, kita nak ambil mulakan daripada mana. Okay, jadi kita kena mulakan dengan inilah, gunakan ibtidak hasan ni lah, maksudnya cari mulakan bacaan tu pada kalimah yang dapat difahami makna. Okey, dan tidak bersalahan dengan maksud yang dikehendaki oleh Allah. Dan hukum bacaan adalah harus. Okey? Apa contoh? Macam tadilah. Kan contoh yang macam mana? Okey, mana yang tadi wakaf yang kita rasa. Okey, contohlah kalau ambil kat sini kan. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim. Kan kita berhenti kat sini.
So takkanlah kita nak sambung a'anzartahum am lam tunzirhum ni. Sebab dia punya makna dia tu maksudnya tak selari kan dengan ayat yang sebelum dia ni. Jadi kalau kita tak tahan nafas, kita berhenti kat sini. Jadi mungkin sebelum ayat ni kan kita dah baca ayat panjang, kita sambung sampai sini, kita berhenti. Okay, lepas tu kita nak sambung balik, mulakan daripada ayat innallazina kafaru. Jangan sambung anzartahum. Itu maksud dia wakaf hasan lah. Wakaf hasan pula. Apa dia tadi? Ibtidak hasan. Okey, hukumnya adalah harus Okey, kemudian yang kedua, ibtidak qabih. Iaitu memulakan bacaan pada kalimah yang tidak menyampaikan maksud yang sebenar atau boleh mengubah makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum bacaan tu tidak harus maksudnya lebih baiklah kita jangan buat sebab maksud nanti dia kata kalimah tu tidak menyampaikan maksud yang sebenar ataupun boleh mengubah makna. Itu yang kita takut. Kan kita kadang-kadang baca Quran, kadang-kadang kita tersangkut berhenti je kat situ, lepas tu kita main sambung je kat mana-mana. Kena cari ayat yang boleh membawa maksud yang betul, yang tidak bersalahan dengan makna yang Allah nak bagi pada ayat tu lah. Okey? Yang ni kena hati-hatilah. Okey, ada soalan tak nak tanya? Berkenaan dengan wakaf ni. Ada tak? Tak ada kot Ustazah. Tak ada kot. Tak ada? Okey. Ustazah, tidak qabih ni maksudnya kita mulakan bacaan dekat tempat yang kita berhenti tadi. Maksudnya kalau contoh kita stop dekat tengah-tengah ayat, kita sambung sekali. Berhenti kat tengah-tengah ayat sambung sekali. Tak, maksudnya mulakan bacaan tu balik pada kalimah yang tidak, dia kata yang ni maksud dia kan kalau kita memulakan bacaan tu pada kalimah yang tidak menyampaikan maksud sebenar. Macam tadi lah yang saya cakap. Jadi kena mulakan pada, kita ambil ayat yang macam tadi kan, innallazi, kita berhenti kat situ. Ambil balik daripada awal tu. Boleh tak? Faham? Faham Ustazah. Okey, nanti tengok dekat QR code tu kat bawah dalam teks kan. Scan kat situ, tengok cara bacaan dia. Macam mana. Okey, kalau tak ada kita tengok sikit lah penilaian dia. Dia ulang balik je ni. Okey, penilaian. Jelaskan maksud wakaf beserta jenis-jenisnya. Okey, so maksud wakaf apa dia? Maksud tadi. Maksud penuh. Sebab ingat kalau maksud kena berdasarkan buku teks. Sebiji-sebiji tak boleh reka. Apa dia maksud wakaf? Memberhentikan bacaan di akhir kalimah untuk bernafas dengan tujuan menyambung bacaan semula. Itu maksud penuh lah. Wakaf. Memberhentikan bacaan di akhir kalimah untuk bernafas dengan tujuan menyambung bacaan semula. Okey, betul. Okey, bagus. Yang kedua, jelaskan maksud ibtidak beserta tadi wakaf beserta jenis-jenisnya. Okey, so kamu dah jawab tadi maksud dia, kemudian jenis-jenis dia, dash dekat bawah jenis-jenis apa? Ada 4 tadilah jenis wakaf tadi tu. Wakaf tam, wakaf, yang kedua wakaf kafi, hasan dengan qabih. Wakaf qabih. Okey, itu cara jawab dia lah. Okey. Kemudian yang kedua, jelaskan maksud ibtidak beserta contoh-contohnya. Okey, ibtidak baru saja tadi jelaskan. Kalau wakaf, kita mulakan ayat dengan memberhentikan bacaan. Yang ini, ibtidak kita memulakan bacaan Al-Quran selepas wakaf. Ya, betul. Memulakan bacaan selepas wakaf. Lepas tu dia nak contoh, beserta contoh-contohnya tu macam mana nak buat tu? Iaitu ibtidak hasan, bagilah contoh dia apa kan. Kemudian ibtidak qabih, ada 2
Kan? Tengok pada markah dia nanti. Kalau banyak maksudnya awak kena jelaskan lah maksud dia apa. Biasa, tapi biasa kan dia tak bagi markah banyak lah. Kalau jelaskan maksud tidak satu contoh ni, mungkin dia bagi 2 kan. 2 ataupun 3 lah kalau dia nak 2 contoh. Okey, berdasarkan ayat di bawah, kenal pasti tanda wakaf berikut. Okey, yang tadi pun dah tengok dah sebenarnya. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Okey, ni dot ni dia gariskan al-muflihun ni wakaf apa? Wakaf? Ni wakaf tam. Sebab dia berhenti pada, apa maksud wakaf tam tadi? Berhenti pada apa? Lupa. Ayat yang telah sempurna. Okey, betul. Ni. Pada ayat yang telah sempurna maksud dia. Okey, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, berhenti kat sini wakaf. Wakaf? Wakaf Hasan. Wakaf Hasan. Betul ke? Betul. 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 Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. As-salata, berhenti kat sini. Wakaf? Kobe. Kobe. So dalam Quran nanti kalau baca kena tahulah kat mana apa jenis-jenis wakaf tu supaya kita tak salah. Okey. Sebenarnya kan kalau ikutkan kita boleh buat aktiviti tu muka surat 25. Okey, bina peta pemikiran tu, lepas tu berdasarkan nombor 2 tu, berdasarkan potongan ayat berikut tulis kalimah yang mengandungi hukum bacaan ra dan tanda wakaf. So kalau kamu buat latihan ni, cuba ujilah, cuba tengok betul tak apa yang kamu jawab tu, kamu buat. Sebab sebenarnya kan baru ni kan Ustazah kata Ustazah ada kursus pembinaan item tu kan. Dia kata soalan soalan periksa untuk SPM ni, dia akan meliputi semua satu buku teks ni. Satu buku teks ni dia boleh tanya semua soalan. Maknanya bukan saja isi-isi yang Ustazah terangkan tadi tu. Okay, dia juga boleh ambil dekat spektrum ilmu. Dia boleh juga ambil dekat QR code. Dia boleh juga ambil dekat bahagian aktiviti. Kan macam muka surat 25 ni, daripada aktiviti ni, okay, kalau kat sekolah kita boleh buat ni kan, tapi nak buat hari ni pun boleh sebenarnya sekarang, tapi masa tak cukup. Okay, jadi Ustazah nak kamu buat sendirilah. Cuba tengok apa benda apa yang dikehendaki tu, tanda-tanda wakaf dan juga hukum bacaan ra tu. Okay, kalau dalam peta pemikiran tu pun kan dia boleh juga tanya soalan tau daripada aktiviti ni lah. Kemudian dia boleh juga tanya soalan daripada dalam buku teks ni sendiri, dekat penilaian tu, contoh muka surat 26 ada penilaian, jelaskan bacaan ra beserta maksud, jelaskan maksud wakaf beserta jenis-jenisnya. So dalam penilaian dalam buku teks ni pun dia boleh soal juga dalam peperiksaan. So kamu kena hadamlah buku teks ni. Maksudnya baca sepenuhnya daripada kiri kanan tengah semualah. Dia boleh tanya. Okey. Itu sahaja. So ada apa-apa nak tanya? Boleh tak? Boleh tak? Ada tak? Ustazah. Ya. Yang hafazan tu daripada form 4 sampai form 5 ya, daripada form 4 sampai form 5 kena baca. Hadis pun sama juga tau. Hadis yang akan disoal nanti hadis form 4, hadis form 5. Ayat Quran pun dalam buku teks ni pun daripada form 4, daripada form 5. Okay, nanti bila masa ujian tu yang 20% tu untuk kertas 2. So kena bacalah duduk saja-saja, hafal ayat, duduk saja-saja juga boleh improvekan bacaan kamu kan. Sebutan hadis tu kena betul semua tu. Okey. Ustazah, ujian yang untuk hadis tu
Kita just baca je kan? Ke Baca. kita bagi tahu maksud ke? Tak ada kan? Tak. Baca saja. Baca saja. So mudah sangat kan? Senang sangat. Cuma sebutan, cara sebutan, baris, itu yang kena betul. So praktikkan daripada sekarang. Bukan banyak pun tau, 4 je. Awak baca tajuk tingkatan 4 2, tingkatan 5 2 hadis kan. Baca je. Selalulah dekat rumah. So nanti bila ujian tu tak ada masalah lah. Okey, ada lagi? Nak tanya? Betul, ada tak ni? Kalau tak ada, kita stop dululah kat sini. Nanti kita sambung balik. Okey. Tak ada. Kalau nak tanya lain kali pun boleh tanya. Akhirnya. Okey. So kalau tak ada, kita stop dululah sampai sini. Ada apa-apa soalan boleh tanya nantilah. Okey, selamat bercuti. Esok cuti kan? Rehat sehari besok. Untuk cuti Ma'al Hijrah. Okey. Itu saja. Terima kasih semua yang hadir. Ada 31 orang. Ada juga yang tak masuk ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustazah. Thank you, Ustazah. Thank you, Ustazah. Terima kasih, Ustazah.